Okey, so untuk eksperimen kelima, tajuk dia adalah friction, so dia berkaitan dengan friction. Okay, kita dah belajar friction dalam chapter 4. Okay, so learning outcome at the end of this lesson, student will be able to determine the coefficient of static friction and kinetic friction. Okay, to determine the coefficient. So kita akan cari nilai ni, dua nilai ni, coefficient of static friction dan juga coefficient of kinetic friction. Okay, kena tahu beza di antara dua. Static friction apabila friction yang ada semasa objek itu tidak bergerak, dan kinetic friction adalah friction semasa objek itu bergerak. Okay, untuk eksperimen ni, eksperimen dia tak adalah susah sebenarnya. Okay, dia complicated sikit. Jadi untuk awak faham apa yang saya cakap lepas ni, okay, lepas kelas ni mungkin awak boleh tengok video yang ada dalam physics board tu. Okay, boleh tengok video cara macam mana eksperimen ini dijalankan untuk awak lebih faham lah apa yang saya cakap sebentar lagi. Okay, tapi tak saya cakap dulu, saya akan bagi tahu dulu apa benda ni. Kita akan lengkapkan dulu kita punya pre-lab ni. Lepas tu awak boleh tengok video. Okay, so sebagai introduction, what is meant by frictional force? So ada siapa-siapa nak jawab frictional force tu apa? Okay. What is frictional force? Frictional force ada? Tak ada? Force that resists motion. Pandai. Okay, betul. Force that? Resist motion. Force that resist motion. Betul tu. Okay. Force that resist motion. When dia kena tambah apa? When the surface of one object Mhm. comes in contact. Betul. When object is in contact with the surface of another. Pandai. Okay, betul tu. So dia ada dua key point kat situ, iaitu force that resist motion satu, dan satu lagi dia mesti in contact. Okay, so kalau objek tu dia tak in contact dengan siapa-siapa, okay, tak in contact dengan objek lain ataupun dengan surface meja ke apa, so tak adalah friction. Okay, write equation of frictional force and define all symbols. Okay, frictional force ada satu equation iaitu F equal to mu n, di mana F adalah frictional force, mu adalah coefficient of kinetic friction, bukan kinetic friction, coefficient of friction. Okay, kalau ada static friction lah, kalau ada kinetic friction lah, dan n adalah normal force ataupun reaction force. Okay, n boleh jadi saya boleh cakap normal force sama dengan reaction sama, benda yang sama. Sebab dalam masa kita belajar kita guna normal kan. Okay, dalam masa chapter 4 kita guna normal, tapi dalam eksperimen ni kita akan guna R, reaction force. Tapi kedua-dua benda ni adalah benda yang sama. Okay, list all types of frictional force. Ada 3 jenis frictional force. Yang pertama sekali adalah static friction. Okay, di mana static friction act on an object before it move. Maksudnya objek tu tidak bergerak. Yang kedua kita ada kinetic friction, di mana kinetic friction act on an object when it is moving. Dan akhir sekali kita ada rolling friction. Okay, ni tak bergerak, objek tak bergerak, static friction. Objek yang bergerak, kinetic friction. Objek yang rolling ataupun bergulik, kita panggil rolling friction. Okay. Why it is difficult to move an object which is at rest compared to when it is in motion? Ada siapa-siapa nak jawab? Kenapa susah untuk kita gerakkan objek yang tidak bergerak compared to objek yang dah bergerak?
Contohnya apa? Contohnya kita tolak kereta lah. Siapa-siapa yang pernah tolak kereta. Okay, kereta rosak kan. Kita kena tolak kereta tu. Jadi bila kita nak start tolak tu susah. Okay, memerlukan ramai orang untuk tolak. Okay. Initial. Lepas tu bila kereta tu dah start gerak, kita senang nak tolak dah. Seorang pun dah cukup dah untuk tolak dia. Okay, kenapa? Sebab satu, betul, sebab initial. Okay, initial. Tapi initial tu satu sebab lah. Ada satu lagi sebab. Kita nak kaitkan dengan friction ni. Okay. Iaitu kita boleh cakap yang static friction. Static friction is greater than kinetic friction. Okay. Ini satu benda yang awak perlu tahu. Walaupun objek yang sama, surface yang sama, tetapi awak kena tahu static friction adalah lebih besar daripada kinetic friction. Itu kita kena tahu ya. Sebab itulah bila objek tu dia tak bergerak, kita nak gerakkan dia lebih susah. Sebab frictional force dia lebih besar. Bila dia dah bergerak, frictional force dia berkurang. So dalam kita punya eksperimen ni nanti kita akan compare di antara coefficient of kinetic friction dan juga coefficient of static friction. Nanti at the end of the experiment sepatutnya kita akan nampak yang coefficient of static ni lebih besar daripada coefficient of kinetic. Okay, eksperimen. Sketch a free body diagram for wooden block and slotted mesh. Okay, kita tengok sikit macam mana dia punya setup of eksperimen. So ini kita punya setup. Tambah satu lagi punya setup. Kita terdiri daripada kat sini kita ada wooden block dan juga resting slotted mesh. Dan di sini kita ada slotted mesh. Okay, slotted mesh. Okay, dalam eksperimen ni nanti apa yang kita akan buat? Kita akan kita punya mesh dekat sini, mesh di sini adalah manipulated variable dan ini adalah responding variable. So kita akan tambah dekat sini, contoh sini 10 gram. Lepas tu kat sini kita akan tambah sikit sampai objek ni bergerak. So bila dah bergerak tu, kita boleh tahu itulah maximum force yang perlu ada untuk menggerakkan benda ni. Okay, so maximum force tu kita boleh cakap sebagai friction lah. So kita dapatlah frictional force bila objek ni berapa 10 gram. Kemudian kita tambah dengan 20 gram, kita tambah kat sini pula sikit sampailah objek ni bergerak. Okay, so basically macam tu. So kita ada dua free body diagram, iaitu satu wooden block campur dengan resting slotted mesh ni lah, campurlah dua-dua ni. Dan satu lagi hanging slotted mesh. Okay, ini kita panggil hanging. Okay, hanging slotted mesh ini pun slotted mesh juga. Okay. So kalau kita nak lukis free body diagram, okay, so ini kita ada dekat sini tadi ni dia punya tension. Okay. Kemudian kita ada normal force ataupun reaction force. Kita guna reaction force lah. Kemudian kita ada mg dan juga friction. So kalau kita buat dia punya free body diagram, tension, friction, normal force ataupun reaction force dan juga mg. Okay. Kemudian untuk free body diagram untuk hanging mesh tadi, yang slotted mesh kat bawah tu, kita ada tension sahaja dan juga so, kita punya free body diagram adalah tension dan juga weight ataupun mg. So itu dua free body diagram. Okay, so manipulated variable
Macam saya cakap tadi, kalau kita tengok dekat sini. Okey. So dia punya manipulated yang ini. Okey, manipulated kita adalah MR tambah MB. Okey, dan dia punya responding adalah ini. MH. Okey. So kita boleh cakap manipulated variable dia adalah total weight of MB and buruk sangat tulisan. Kita sikit total weight of MB and MR. Okey, MB adalah mass of block, MR adalah resting slotted mass. Okay, dan responding dia adalah total weight of MH. MH tu adalah hanging slotted mass. Sekali lagi saya tunjuk. Dah apa MB, MR, MH tu? Ini. Jadi yang resting ni atas ni MR. Yang bawah ni block ni MB. Yang ni adalah MH. Okey. So yang ni untuk itu untuk FS. Untuk FK pun sama juga Sama juga benda dia. Sama. Macam kat atas. Okay, complete the table below with suitable equation. Okay, so dalam formula ni, dalam eksperimen ni, kita kena tahu apa dia punya friction, apa dia punya normal force. Okay, nilai normal force dia apa. So, berbalik kepada kita punya free body diagram. Free body diagram. Okay, so bila free body diagram dia macam ni, okay, resultant force ataupun net force adalah kosong sebab dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Untuk X sama dengan kosong, Fy pun sama dengan kosong juga. So dalam Fx apa yang kita ada? Kita ada tension dan juga friction. Tolak friction sama dengan kosong. Okey, so apa yang kita dapat? Kita akan dapat friction sama dengan tension. Okey. So untuk Fy pula, kita untuk Fy yang ni, kita ada R dan mg. So R tolak mg sama dengan kosong. Okey. So R sama dengan mg. Okey, macam saya cakap tadi, sekarang ni mass of body ni adalah mass ni sama dengan mb tambah mr. So R kita akan jadi mb tambah mr. Okay. So ini adalah formula untuk mendapatkan kita punya normal force. Sekarang untuk friction pula, friction kita sama dengan tension. So tension sama dengan apa? Tension sama dengan, kita boleh tengok dekat sini. Okay, dekat yang ni. Free body diagram yang kedua. So tension, saya buat betul lah. So F Y sama dengan kosong sebab dia tak bergerak. So T tolak mg equal to 0. So T equal to mg. So mg dekat sini, mass kat sini adalah mh. So tension sama dengan mhg. So kita substitute yang ni masuk dalam ni. So kita akan dapat friction sama dengan mass of hanging slotted mass times gravity. Itulah dia. Jadi kita boleh masukkan dalam ni lah. So untuk ni equation apa? Fs sama dengan friction sama dengan ni mhg. Dan Fk pun sama dengan
Hg dan R sama dengan MB plus MR G. Okey, benda-benda ni kita perlu untuk kita letakkan dalam table sebenarnya. Sebab apa? Sebab nanti kita akan buat graf Fs against R dan juga Fk against R. Kita akan dapat graf lebih kurang macam itulah. So dalam table kita mesti ada nilai friction dan juga nilai resistance pula, nilai normal ataupun reaction force. So dalam table nanti kita akan ambil, kita akan ada first kali kita akan ada mass of block. Okey, mass of block. Kemudian mass of resting slotted mass. Okey, kemudian kita akan ada MH, okey, mass of hanging slotted mass. Kita akan buat 2 kali dan average dia. Okey, dia jadi macam tu. Okey, ini 3 ni adalah kita panggil primary data, sebab data ni kita dapat daripada eksperimen, directly from kita punya eksperimen lah. Okey, ni primary. Kemudian kita akan buat secondary data untuk dapatkan nilai Fs dan juga R. So Fs kat sini satu dan satu lagi R. Fs sama dengan MHg, yang ni MH darab dengan 9.81. Saya buatlah kat sini. Dan R sama dengan yang ni. MB tambah MR G. Okey, so itu dia punya table. Okay, write equation related to both experiment in order to determine mu S and mu K from the graph. Okay, so dia nak suruh cari related equation related to the experiment. So equation apa? Equation yang atas tu lah. F equal to mu N tu lah. Mu N untuk static mu S lah, dan ni Fs, dan untuk kinetic Fk equal to mu K N. Okay, how do we determine mu S and mu K from the graph? Jadi daripada graf tu kita dapat graf ni. So inilah Fs against R. Tak silap bukan N R lah. Sebab kita sekarang ni kita punya ni normal kita adalah reaction force. So kalau kita compare, contoh kita compare Fs equal to mu SR dengan Y equal to Mx plus C. Jadi Y kita Fs, X kita adalah reaction force dan C kita kosong. So mass kita akan sama dengan mu S. Jadi daripada eksperimen gradient mass pula, gradient silap. Gradient is equal to mu S untuk satu graf, untuk satu lagi graf gradient sama dengan mu K. So basically coefficient of kinetic friction adalah gradient of the FR graph ataupun Fn graph. Okay. Okay, list 3 precaution for this experiment. So 3 precaution yang ada untuk eksperimen ni adalah, yang pertama sekali kita kena replace the slotted mass slowly. Okay, sebab apa? Sebab apa yang kita
error yang cuba kita elakkan adalah, okay, kalau kita tengok gambar ni ya. Okay, slotted mesh ni kita nak letakkan ni, okay, kita kena letak perlahan-perlahan. Okay, sebab apa? Sebab kita nak avoid ni, add the mesh gently to avoid impulsive force. So impulsive, kalau ada impulsive force tu, kita dah kira sebagai error. Dia macam impulsive force ni macam external force lah. Kita nak weight saja, kita tak nak tambah apa-apa external force. Jadi apa yang kita buat, kita kena tambah perlahan-perlahan, slowly. Okay, so itu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua kita kena pastikan, make sure the plywood, okay, plywood is smooth. Okay, smooth yang di sini bukan bermaksud licin, frictionless lah. Okay, dekat sini kita ada plywood. Kalau kita tengok, okay, kat sini dia ada plywood. So friction je adalah di antara plywood ni dan juga wooden block ni. Okay, make sure the plywood is smooth tu bukan yang dimaksudkan frictionless. Okay, apa yang dimaksudkan adalah pastikan plywood kita ni licin. Licin ni maksudnya dia tak menggerutu lah, instead of kita kena pilih yang macam tu. Bukannya kita pilih permukaan yang contohnya kayu yang terkeluar-keluar ke, itu tak boleh lah. Okay, itu nanti dia punya friction tak sekata. Okay, kemudian yang ketiga, okay, yang terakhir sekali, okay, untuk kita kan ada dua, kita akan buat dua eksperimen, satu untuk static, satu lagi untuk kinetic friction. Okay, untuk kinetic friction ni, setiap kali kita nak tambah mesh tu, kita kena tolak. Okay, kita kena tolak dia. Okay, ni mana ni? Ni untuk kinetic friction. Exert a little push to the wooden block every time each mesh is added. So okay, bila kita ada macam tu kan. Okay, bila kita tambah mesh dekat sini, so kita akan tolak sikit. Bila kita tambah, kita kena tolak sikit. Macam tu dia punya eksperimen dia. Jadi force yang kat sini perlulah constant. Perlulah constant, sama saja. Jadi macam mana kita nak dapatkan sama force, kita gunakan tic-tac pen. Tic-tac pen ni, kalau ada pen yang kat belakang tu, kita kena tekan untuk keluarkan dia punya mata tu. Itulah kita panggil tic-tac pen. Okey, kita akan guna pen tu. Okey, untuk tolak. So apply constant force during experiment kinetic friction. Okey, so itulah dia punya precaution untuk eksperimen 5. Okey, rasanya itu saja untuk eksperimen kita. Macam saya cakap, tengok video. Pastikan awak tengok video untuk lebih faham apa eksperimen ni, macam mana eksperimen ini dijalankan. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan kelas kita?